Kalau Sayyidina Ka'ab Ahbar kata, kalaulah sawaba majalisil ilm, pahala majlis-majlis ilmu itu diperlihatkan oleh Allah dengan rupa paras, dilihatkan rupa pahala majlis ilmu, maka manusia akan berbunuh-bunuhan, sehingga orang yang ada kedudukan raja dan juga pemimpin dan seumpamanya akan meninggalkan kepimpinan mereka untuk datang tuntut ilmu, dan orang yang berniaga akan meninggalkan perniagaan mereka untuk tuntut ilmu, kalau mereka melihat apa yang ada pada ilmu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair wa ba'd. An Abi Waqid al-Laythi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid wan nasu ma'ahu idh aqbala thalathatu nafar. Daripada Sayyidina Abi Waqid al-Laythi radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang baginda Nabi duduk di dalam masjid, وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ. Dan waktu itu para sahabat bersama dengan Rasulullah, dan datang tiga orang ke dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. فَأَقْبَلَ إِثْنَانُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَذَهَبَ واحد. Dua orang datang ke majlis dan seorang lagi berlalu. Dia tidak tunggu dalam majlis ilmu tadi. Qala fa waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halqati fajalasa fiha. Wa amma al-akharu fajalasa khalfahum. Wa amma as-sadisu fa adbara dhahiba. Dan diceritakan oleh Sayyidina Abi Waqid, kedua-dua orang tadi waqafa ala Rasulillah. Dia berdiri tengok tak mana tempat boleh duduk. Seorang melihat ada ruang di bahagian depan, lalu dia pun datang dan duduk di situ. Manakala seorang lagi melihat ada juga ruang tetapi dia lebih memilih duduk di belakang. Manakala yang ketiga berlalu pergi, tidak tunggu dan duduk di dalam majlis Sayyiduna Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mana selesai Nabi daripada ucapannya, qala, lalu baginda Nabi menyebut, ala ukhbirukum 'anil nafaris salasah, nak tak aku cerita kepada kalian tentang tiga jenis orang. Amma ahaduhum fa'awa ila Allah fa'awahu Allah. Pertama, dia datang kepada Allah, lalu Allah memberikan kepadanya dan menyambut kedatangannya tersebut, yaitu dengan makna diberikan rahmat dan diberikan tambahan ilmu kepadanya. Wa ammal akharu fastahya min Allah fastahya Allah minhu. Manakala yang satu lagi berasa malu, duduk belakang sikit, maka Allah fastahya Allah minhu dengan makna, kalau di sini dengan zahir lafaznya Allah malu. La, bukan malu di situ dengan makna zahir, tetapi dengan makna ketika mana dia menjauhkan untuk mendapatkan manfaat, maka Allah Subhanahu wa taala juga tidak memberikan manfaat kepadanya pada ketika itu. Atau dengan makna yang lain. Kalau dengan makna sufi, dia hadir juga ke majlis ilmu dan dia malu minallah, daripada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala juga malu daripadanya untuk disiksa orang ini kerana dia hadir juga ke majlis ilmu tetapi duduk di belakang. Maka hadir juga maknanya. Wa ammal akharu fa'arada 'anillah fa'arada Allahu anhu. Manakala yang ketiga dia berpaling daripada Allah, maka Allah berpaling daripadanya, tidak memberikan kepadanya rahmat dan maghfirah.
Cuba lihat di sini, Nabi SAW menyebutkan misal orang yang hadir ke majlis ilmu, bukan dia hadir ke majlis ilmu tadi ketika tadi berdepan dengan gurunya sahaja, tidak. Sebaliknya, ianya berkait dengan hubungannya dengan Allah. Jadi kerana itu orang yang hadir ke majlis ilmu, dekat dengan para guru, hakikatnya mereka mendekatkan diri kepada Allah. Yang menjauhkan diri daripada ilmu dan para guru, maka mereka menjauhkan diri sebenarnya daripada Allah. Itu hakikatnya. Kerana itu Nabi tidak menyebutkan ala ukhbirukum anin nafaris salasah, nak ada aku cerita 3 kelompok. Amma ahaduhum fa'awa ilayya. Nabi tak kata dia telah hampir kepada aku ataupun dekat denganku maka aku dekat dengannya. Tak. Disebut dia dekat dengan Allah, maka Allah dekat dengannya. Dia malu dengan Allah, maka Allah malu dengannya. Dia berpaling daripada Allah, maka Allah berpaling daripadanya. Dengan makna yang telah kita syarahkan tadi, bukan dengan makna zahir. Jadi di sini menunjukkan bahawa majlis ilmu adalah majlis yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan rahmat yang tidak didapatkan di dalam majlis-majlis yang lain. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumait rahimahullahu taala farada mas'alatan. Beliau ada menyebut suatu masalah yang kata beliau kalau digambarkan berlaku masalah, kata beliau law dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi manzilin wa fihi halqatan. Kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dibuat gambaran satu masalah. Farada masalah maksudnya digambarkan. Kalau berlaku macam tu, bagaimana akan berlaku? Dia kata kalaulah Rasulullah masuk ke dalam satu rumah dan didapati di dalam rumah tersebut ada 2 halqah, iaitu 2 kelompok, 2 kumpulan. Halaqatun yudrasu fiha al-ilmu wa yu'allamu fiha an-nasu wa yuzkaru fiha al-halal wal-haram. Satu majlis disebutkan tentang ilmu, diajarkan kepada manusia dengan halal dan haram. Wa halqatun yuzkaru fiha awsafun nabiy sallallahu alaihi wasallam wa fiha zikru wiladatihi. Dan dalam satu majlis lagi pula disebutkan tentang sifat Nabi dan disebutkan tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, wa yajlisun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ayil halqatain. Maka Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumait kata Nabi akan duduk majlis mana satu? Majlis yang menceritakan tentang halal dan haram, atau Nabi akan duduk di dalam majlis yang menceritakan tentang Nabi sendiri? Qala al-Habib Ahmad, kata Habib Ahmad, yajlisun nabiyyu ila al-halaqah allati yu'allamu fiha an-nas. Nabi akan duduk di dalam majlis yang diajarkan manusia dengan halal dan haram, wa fiha dzikrul halali wal haram, wal halqatu allati yuzkaru fiha awsafun nabi sallallahu alaihi wasallam wa wiladatuhu mustamilatun ala ilmin matlub lakinnal al-ula awkad. Yang dalam majlis yang menceritakan tentang Rasulullah dan juga ceritakan tentang tempat lahir Nabi contohnya dan tempat wafat Nabi, ada mustamilatun ala ilmil matlub. Dalam itu ada terkandung ilmu yang dituntut untuk seorang tadi belajar. Tetapi majlis yang pertama yang menceritakan dan halal dan haram, menceritakan tentang hukum, itu lebih utama untuk Nabi SAW, yang Nabi akan pilih pada ketika tersebut. Ini disebut dalam kitab Tuhfatul Ashraf. Itu kata para ulama, Al-Imam Al-Syeikh Al-Habib Zain bin Sumait mengatakan, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ashaddu farahan bi rajulin yahfazu az-zubat min rajulin yahfazu al-maulid. Nabi lebih suka orang yang menghafal zubat daripada yang menghafal maulid semata-mata. Ini hafal maulid berzanji untuk dibaca qasidah dan seumpamanya dengan dihafal zubat. Maka yang menghafal zubat tadi lebih disukai. Kenapa? Karena ia berkait dengan halal dan haram. Sayyidina Ka'bul Ahbar rahimahullahu ta'ala menceritakan
law anna thawaba majlisil ilm bada linnasi laqtatalu alaihi hatta yatruka kullu dhi imaratin imaratah wa kullu dhi suqin suqah. Kalau Sayyidina Ka'ab Ahbar kata, kalaulah thawaba majlisil ilm, pahala majlis-majlis ilmu itu diperlihatkan oleh Allah dengan rupa paras, dilihatkan rupa pahala majlis ilmu, laqtatalu alaihi, maka manusia akan berbunuh-bunuhan, hatta yatruka kullu dhi imaratin imaratah, sehingga orang yang ada kedudukan raja dan juga pemimpin dan seumpamanya akan meninggalkan kepimpinan mereka untuk datang tuntut ilmu, dan orang yang berniaga akan meninggalkan perniagaan mereka untuk tuntut ilmu kalau mereka melihat apa yang ada pada ilmu. Dan kelebihan tentang tuntut ilmu ni banyak disebut di dalam hadis-hadis Nabi SAW, sehingga disebutkan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa yang keluar menuntut ilmu, maka dia di dalam jalan Allah sehingga dia kembali. Dan diceritakan di dalam kitab Tuhfatul Ashraf, man mata wa huwa yatlubul ilma yuqayyidullahu lahu man yu'allimahu fi qabrihi ila an yab'atsahu Allahu 'aliman. Kalau seorang tadi mati sedang menuntut ilmu, dia sedang tuntut ilmu dan dia mati, tak sempat selesai, diriwayatkan bahawa akan Allah Subhanahu wa taala yuqayyidullah, Allah akan memberikan atau menjadikan seseorang di dalam kuburnya nanti mengajarkan dia ilmu sehingga dia bangkit pada hari akhirat nanti menjadi alim. Dalam kubur pun mengaji juga. Ini kalau tuntut ilmu. Man mata wa huwa yatlubul ilma yuqayyidullahu lahu man yu'allimahu fi qabrihi atau man yu'allimuhu fi qabrihi ila an yab'atsahu Allahu 'aliman. Dia akan mati, kalau dia mati tuntut ilmu tak sempat selesai, Allah akan jadikan seseorang yang akan mengajarkan dia ilmu di dalam kuburnya sehinggalah dia bangkit bertemu dengan Allah menjadi orang alim pada waktu tersebut, bangkit sebagai alim. Nah itu hadirin yang dirahmati Allah, ilmu ini luar biasa. Nah, sebab tu kata sebahagian ulama, yang bagi lil insan an yuakhir as-safara. Ini pada pentingnya ilmu. Kalau ada urusan lain dengan ilmu. Ilmu di sini sebanyak kali dah sebut. Ilmu di sini adalah ilmu syarak. Bukan ilmu lain. Ilmu syarak. Dan juga apa sahaja yang berkait dengan ilmu syarak, yakni alatil ilm, alat ilmu syarak, contohnya nahwu, saraf, balaghah, mantiq, usul fiqh dan seumpamanya, itu termasuk alatil ilm, alat ilmu syarak. Nah, lepas tu penuntut ilmu kalau dia pergi mengaji, jangan hanya menumpu kepada apa yang dia pelajari. Contohnya masuk kuliah syariah, pergi Azhar masuk kuliah syariah, dia tumpu kuliah syariah tadi, tak pergi mengaji di luar. Mengaji di luar pun hanya sekadar panggil apa? Memenuhkan masa lapang saja. Laisa sya'nu hadza talibul ilm. Itu bukan penuntut ilmu tu. Nah, tu talibus syahadah. Anda dapatkan syahadah saja sebenarnya. Dan dia akan balik dapat syahadah dia. Dia boleh mengajak, boleh pergi kerja di tempat-tempat yang dia inginkan. Dan tapi kalau ditanya yang tu tak tahu, yang ni tak tahu, dan jadi macam yang kita cerita pagi tengah hari tadi, petang tadi. Yang pergi ke satu kampung, orang ingat dia alim, tengok-tengok tak tahu apa. Dan orang suruh mandi mayat, tengok-tengok duduk mandi mayat, dia pun tak tahu nak mandi mayat macam mana. Tapi dia kata dia seorang-seorang kena masuk dalam tu, dia duduk mandi, mayat tu tergolek jatuh dalam sungai, hanyut. Dia takut dah. Last sekali orang buka pintu tanya macam mana, dia kata mayat tadi Masya Allah, hadha rajul wali min awliyaillah. Mayat tadi sebenarnya wali daripada wali-wali Allah, hilang dah, malaikat buat pi dah. Ghaib. Tak ghaib pada dia yang begitu tolak terbalik jatuh dalam sungai. Mayat tadi dah hanyut dah. Dan yang ni apa ni yang apa ni? Yang berlaku pada zaman ini, talibus syahadah yang menuntut syahadah semata-mata, pergi ke Al-Azhar,
pergi ke mana-mana universiti dan seumpamanya untuk mendapatkan sertifikat dan juga syahadahnya, tapi tidak pernah menuntut dengan para guru dan para alim ulama di luar daripada dewan kuliah yang dia tuntut, dan dia tidak kuasai ilmu. Macam mana seorang tadi boleh keluar daripada kuliah syariah contohnya, tapi dalam keadaan dia tidak menguasai ilmu nahwu, tidak menguasai ilmu saraf, tidak menguasai ilmu qawaid fiqh, tidak menguasai ilmu usul fiqh, tidak menguasai ilmu mantik, tidak menguasai ilmu akidah, ilmu kalam, tidak menguasai ilmu balaghah, tidak menguasai ilmu alat yang lain yang disebut oleh orang istiqaq dan ilmu wada' dan seumpamanya, tidak menguasai perkara-perkara tersebut. Kemudian keluar sara mufti anam, jadi mufti kepada umat. Macam mana jadi macam tu? Kita lah ni jadi tak malu. Orang zaman lah dia jadi tak takut. Dia jadi tak malu dah untuk tidak menuntut ilmu dengan sebenar. Hanya sekadar pergi ambil sijil dan seumpamanya, balik kemudian mengaku kata ana azhari, ana maghribi, ana tunisi, ana Algeri, Algeria, Algeria apa dia panggil? Kalau Algeria apa dia? Ke Algebra, no? Mengaku. Dan akhirnya apa pun tak ada. Tak kuasai ilmu. Kuliah Usuluddin, ana min kuliyatil Usuluddin, takharraj min kuliyatil Usuluddin. Apa itu ya? Saya hanya min Usuluddin. Saya keluar daripada kuliah Usuluddin, syu'bah sekian-sekian. Kemudian apa dia yang kuasai? Kuasai betul-betul ilmu nahwu dah. Sekarang dah tidak lagi diberi perhatian benda tersebut. Lagi dia akan beritahu, saya hanya keluar dari kuliah Usuluddin, jadi saya tidak kuasai ilmu syariah, ilmu fiqh. Saya keluar daripada kuliah syariah, saya tak kuasai ilmu Usuluddin, dan saya tak erti sangat nahwu. Saya tak erti usul fiqh ni. Saya cuma pandai fiqh Syafi'i je. Macam mana boleh pandai fiqh Syafi'i tapi tak erti fiqh usul fiqh? Macam mana boleh pandai fiqh Syafi'i tapi tak erti nahwu? Ajaib. Dan ini yang berlaku zaman lah. Adam, ni hang nak pergi Mesir nanti. Hampir mengaji elok. Hampir lagi hang nak pergi cari Saratoga. Tahu Saratoga? Nanti hang jumpa lagi Saratoga tu apa dia. Pergi cari dulu Saratoga tu apa dia. Jangan duduk dalam Saratoga tu. Pergi cari Saratoga, tunggu musim sejuk. Pakai nak apa ni, berhibernasi. Lepas tu orang panggil apa, nak jalan-jalan saja di Mesir. Boleh jalan, tidak ada masalah, dan ada masa untuk kita berehat-rehat, tetapi bukan seluruh masa kita untuk berehat. Sehingga disebut di sini yang bagi lil insani an yuakhir as-safar, an yuakhir as-safara haitsu la darurata li huduri majalisil ilm. Atau ma hadha ma'nahu. Sepatutnya orang ni kalau dia nak bermusafir, tapi bertembung permusafiran dia dengan ada majlis ilmu yang patut dia hadir, maka takhirkan musafir, hadir majlis ilmu. Dia tahu tu. Al-Imam Abu Yusuf Qadi, murid Al-Imam Abu Hanifah, hari anak dia meninggal. Anak dia meninggal. Ni bukan biasa ni. Anak lelakinya meninggal pagi tu. Dia hantar sampai ke pintu rumahnya. Dia kata dah ada orang boleh uruskan. Sampai ke kubur. Dan saya kena ke kelas Al-Imam Abu Hanifah. Kerana yang ini kalau terlepas memang dah tak boleh nak buat apa dah. Maksudnya kelah anak dia dah selesai wafat. Yang ini kelah Imam Abu Hanifah. Dan kelah Imam Abu Hanifah kalau terlepas satu kelah, maka kerugian yang besar bagi diri dia, kata dia. Maka dia memilih untuk ke majlis Al-Imam Abu Hanifah daripada menghadiri jenazah anaknya sendiri. Dan bukan dia tinggalkan, dia duduk dalam rumah dengan anaknya sekali, dan kemudian diuruskan semuanya, dan sampai di pintu rumah orang hantar sampai ke kubur, beliau ke majlis ilmu. Dia macam tu sekali. Al-Imam Al-Habib Umar Hamid berkata kepada sebahagian yang bertanya kepadanya, lima la zawajtu al-aulad. Kenapa kamu tidak mengahwinkan
anak-anak kamu pada waktu ini. Dan sekarang mereka telah hampir saru kibaran, mereka dah besar dah, kenapa tak dikahwinkan? Qala, kata Al-Habib Umar Hamid rahimahullah, baghainahum yatadalla'una minal ilm. Baghainahum yatadalla'una minal ilm. Jadi kami tidak kahwinkan lagi mereka untuk mereka makan sekenyang-kenyangnya dengan ilmu. Maksudnya dapatkan ilmu yang sepatutnya dulu sebelum kahwin. Faham? Ngaji dulu. Nak kahwin, ngaji dulu. Pada mengaji nanti ni, tak apa kahwin insya-Allah. Dan lepas kahwin pun jangan tinggal mengaji. Berapa ramai yang tinggal lepas kahwin, duk kilik bini je. Macam orang lain tak kahwin pula. Kahwin tak ada masalah apa. Mengaji kena mengaji. Ilmu kena tetap juga kita tuntut. Dan bukan mengajar saja, kena ada mengaji juga. Ini lepas kahwin gaib, tak nampak muka. Lepas kahwin hilang entah ke mana. Kenapa? Kerana alasan yang pelbagai. Kewangan itu, ini dan seumpamanya, masih tidak yakin sebenarnya dalam hati kepada Allah. Qala al-Habib Abdullah Al-Haddad rahimahullah, man kana tab'uhu al-baladah fa alayhi bil ibadah. Kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sesiapa yang tabiatnya itu bodoh, maka fa alayhi bil ibadah, hendaklah dia meneruskan dengan ibadat. Wa man kana lahu fahmun waqad fal ilmu lahu munqad. Maka kalau dia ada kepahaman yang baik, maka mengaji. Karena ilmu tadi akan menjadi pembimbingnya dan juga akan mengikatnya dengan baik. Makna di sini bukan suruh beribadah dengan bodoh, tidak. Maknanya kamu tidak lepas dah otak, tak lepas pi dah untuk nak mengaji lagi. Maka buat apa? Jadi ahli ibadah. Ni yang ada orang kadang dia kata, minta di pondok, di zawiyah tak ada ke untuk orang tua-tua nak beramai ni? Kami tak larat dah nak mengaji usul fiqh, mau nak mengaji apa lagi, nahu-nahu apa, main nak beramai ya, dia kata. Main nak beramai, main nak wirid, main nak zikir, main nak mengumpat. Itu. Tak kot, main nak apa ni, orang panggil apa? Main nak buat baik lah. Main nak buat baik. Bukan main cari pasal dengan Tok Guru. Ada juga orang jenis tu. Main duduk tu cari pasal dengan Tok Guru pula dah. Patutnya main tu main beradab dengan guru. Tak, main cari tu pasal dengan Tok Guru pula. Jadi kalau kata man kana tab'uhu baladah fa alaihi la ibadah. Wa man kana lahu fahmun waqad fal ilmu lahu munqad. Yang ini disebut oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu taala. Yang terakhir, berkenaan dengan ilmu dan juga dars ataupun pengajian ilmu ni suatu yang luar biasa. Ini antara karamah yang Allah Ta'ala beri kepada Al-Habib Ali Al-Habsyi rahimahullah. Beliau Al-Habib Ali Al-Habsyi diceritakan yang mengasaskan pengajian Nahu selepas subuh. Pengajian Nahu selepas subuh di Hadramaut yang berlaku sekarang ni, kalau ada pengajian Nahu selepas subuh, diasaskan oleh siapa? Diasaskan oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi rahimahullah. Wa kana yaqulu, Al-Habib Ali Al-Habsyi pernah menceritakan, kuntu mula'an bi ilmin nahwi katsiran. Saya ni sangat suka dengan ilmu nahwu. Wala abtadi'u tadrisa ba'da salati subhi illa fi ilmin nahwi. Saya tidak akan mulakan pengajian selepas solat subuh melainkan dengan ilmu nahwu saja. Pas subuh dia akan baca kitab nahwu. Ini tak pernah orang buat ni waktu tu. Hatta qamat indil asya, sehinggalah orang pakat menyembang. Para habaib, para guru-guru pada waktu tersebut di Hadramaut menyembang pada waktu tu, kata apa? Macam tak ada ilmu lain. Bacalah tafsir, bacalah hadis, bacalah sirah. Ini baca nahwu. Buat macam tu. Wa qultu kulla yawmin abtadi'u biqama Zaidun, jalasa Zaidun, dia kata. Dan aku kata setiap hari aku akan mulakan pengajian dengan qama Zaidun wa jalasa Zaidun. Ai bidarsin nahwi, maksudnya dimulakan dengan pengajian nahwu. Wa kana ba'dul muhibbina jalisan fi darsi fi masjid Hambal muttaki'an bisariyah. Wa akhadhathu sinatun fa idza huwa bi salasati anfarin wujuhuhum kal aqmari wa mutaqaddimuhum akbaruhum. Dan satu hari ada sebahagian muhibbin,
sebahagian kekasih beliau yang hadir dalam majlis duduk dalam Masjid Hanbal muttaki'an bisariyah. Jadi dia duduk sandak dekat tiang dalam masjid tu. Tiba-tiba dia mengantuk, tertidur. Dalam tidur dia mimpi nampak 3 orang yang wajahnya bercahaya seperti bulan purnama. Yang paling depan sekali yang paling tua, yang paling bercahaya. Qala famarra alayya al-awwal was-sani wa qabattu bi zailil akhir. Hak pertama lalu dah, terlepas. Hak kedua lalu, terlepas. Hak ketiga lalu saya pegang hujung jubah. Saya dah pegang. Pegang lalu saya tanya, "Man antum ayyuhas salasah?" Ni hak yang mimpi ni. Hak duk tidur dalam majlis ilmu ni. Kemudian dia pegang, dia kata, "Kamu siapa dia 3 orang ni?" Faqala, lalu lelaki tadi yang di ketiga tu jawab, "Al-awwal an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Yang pertama yang kamu nampak tadi itu Rasulullah. Wasani Ali bin Abi Talib. Yang kedua tadi Sayyidina Ali bin Abi Talib. Faqultu lahu wa anta man? Hak mimpi tu tanya, "Kamu pula siapa?" Hak pegang jubah ni, dia pegang jubah lah. Kata lelaki tadi, "Anal Hasan ibnu Ali." Saya adalah Hasan bin Ali, Sayyiduna Al-Hasan, cucu Nabi kita Muhammad, Sayyidu Syababil Jannah, ketua pemuda syurga nanti di dalam syurga. Jadi maknanya yang keluar tadi mimpi itu bawa Sayyidina Rasul, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan dalam mimpi itu. Faqultu turidu ila ain? Maka lelaki ditanya, "Kamu nak pergi ke mana?" Tiga-tiga ni, Rasulullah nak pergi ke mana? Sayyidina Ali nak pergi ke mana? Sayyidina Hasan nak pergi ke mana? Qala ji'na binahdur madrasal walad Ali. Kami ini pergi nak hadir majlis pengajian anak kami Ali, yani Ali Al-Habsyi, pagi subuh. Falamma qassaha alayya qultu, bila mana diceritakan kepada cerita mimpi tadi kepada Habib Ali Al-Habsyi, ma qultu ma yaumun ay ma dama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yahdur madrasi fi nahwi ma'ada banu bali, kata dia, ay saufa lan nubali. Ini dia cakap bahasa ammi lah, bahasa ammi dia kata. Ma yaumun, kata dia, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yahdur madrasi fi nahwi ma'ada banu bali. Dia kata kalau dah Rasulullah sendiri hadir majlisku, maka aku tak kisah lagi orang nak kata apa pun katalah. Nabi sendiri hadir ke majlis beliau dan dilihat dengan bisyarah tersebut bahawa Nabi hadir mengikuti pengajian nahu dalam mimpi tersebutlah, dilihat dalam mimpi tadi. Dan ini dipanggil bisyarah. Ini bukan hujah, ini bisyarah. Bisyarah kepada orang-orang saleh bahawa apa yang mereka lakukan tadi diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada larangan apapun untuk mengajak nahu pada waktu demikian. Kecuali ada sebahagian ulama kata jangan diajak nahu selepas asar, itu je. Ada sebahagian ulama kata nahu jangan diajar selepas asar. Pagi tak ada masalah, dan juga tengah hari tak ada masalah, cuma dengan lepas asar. Lepas asar tak sepatutnya dengan ilmu tersebut. Waktu asar tu sebaiknya dibaca dengan kitab-kitab tasawuf dan seumpamanya. InsyaAllah pagi esok kita akan sambung tentang kelebihan penuntut ilmu dan kelebihan ulama dan seterusnya pada jam 7.30 pagi esok setelah wirid subuh di Zawiyah Nasiriyah. Dan moga-moga Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita himmah aliyah, semangat dalam dalam berpuasa, tidak meninggalkan amal ibadah apa sekalipun. Tuntut ilmu, wirid, zikir, baca Al-Quran, jamu makan, bersedekah, buat semua dalam bulan Ramadan ni. Niatkan untuk kita lakukan kesemua amalan tersebut, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan Ramadan kita ini Ramadan yang diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah kita sambung esok fadlu talibil ilmi, kelebihan penuntut ilmu pada esok pagi insyaAllah Ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.